sekali, hari ini adalah hari kedua sambung bicara permohonan bidang kuasa asal di Mahkamah Persekutuan yang difailkan oleh Nick Allen dan satu lagi berkaitan cabaran terhadap 20 peruntukan NIM Syariah Negeri Kelantan. So pada hari ini, pihak-pihak yang belum berhujah pada hari pertama, iaitu beberapa pihak yang dijadikan sebagai rakan mahkamah, yang Security, dan juga pihak dijadikan sebagai pegulat merpati telah berhujah. Dan selepas tamat pengujahan kesemua pihak, ada antara yang menyokong petition, iaitu saya percaya SIS Islam, Sisters Islam, dan juga Majlis Peguam, dan yang menentang petition tersebut termasuk Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Majlis Agama Islam Kelantan, Majlis Agama Islam Terengganu, Peguam Syari'i, dan juga Persatuan Peguam Muslim Malaysia, Majlis Agama Islam Perak. So semua pihak telah menyampaikan hujah berpandukan kepada isu masing-masing dan isu bersama, dan untuk berlaku adil kepada mahkamah, menangkan tempoh bicara pun 2 hari berbeza, dan hujahan ditulis pun agak panjang. Semestinya lah mahkamah perlukan masa untuk meneliti dan membuat keputusan. Di atas dasar tersebut, mahkamah telah menangguhkan keputusan pada tarikh lain yang akan ditetapkan. Biasanya kita serah kepada budi bicara mahkamah, sebab dia ada 9 orang hakim dan berpandukan kepada keputusan. Jika keputusan sebulat suara, mungkin seorang atau 2 atau 3 orang majlis. Jika keputusan adalah berbelah padu, maka semestinya beberapa orang akan menulis. So, itu perlu berlaku adil kepada mahkamah. Kalau kita nak keadilan, kita datang ke mahkamah. Pertama sekali berlaku adil kepada sistem kita. Jika boleh ditambah sedikit, sebenarnya tidak tertakluk kepada keputusan apa sekalipun keputusan mahkamah, itu keputusan mahkamah yang wajar dihormati. Tetapi sekiranya ada apa-apa permasalahan dalam mana-mana peruntukan perlembagaan undang-undang tertinggi negara, maka pihak-pihak yang berkenaan, iaitu pihak kerajaan maupun pihak wakil rakyat berbangsa di Parlimen, wajar mengambil nasihat yang betul, mengambil pandangan daripada semua pihak yang berkenaan yang telah memajukan pandangan untuk beberapa tahun yang lalu untuk buat pindaan yang perlu kepada peruntukan. Jadi walaupun sekalipun keputusan memihak kepada competition atau keputusan memihak kepada responden Negeri Kelantan, kami sebagai peguam misalnya sebulat suara mencadangkan kepada kerajaan yang menerajui pimpinan sekarang untuk membawa pindaan yang perlu, RUU pindaan perlembagaan untuk perlembagaan supaya memperjelaskan perkara ini. Tidak ada lompong, tidak ada ketidakjelasan dan segalanya. Sebab mahkamah cuma berkuasa memberi keputusan berpandukan kepada peruntukan perlembagaan. Dia tidak boleh menulis semula jika dia berpandangan perlembagaan mengatakan A, maka A. Tapi kalau kita berpandangan perlembagaan wajar mengatakan J ataupun K, maka kita buat pindaan. Bukankah kita pernah meminda melakukan Undi 18? Bukankah kita pindah untuk meletakkan Sabah dan Sarawak kuasa otonomi? Bukankah baru-baru ini kita pindah sebelum PRU 15 membuat suatu undang-undang anti lompat parti yang tidak jelas? Pindaan boleh dibuat. Betul. Jadi pindaan berkenaan dengan pindaan berkaitan dengan apakah kuasa penggubalan negeri dan kuasa gubalan. Saya nak tambah sikit. Kita kegusaran dan kebimbangan masyarakat tidak boleh dientengkan, kan? Apa yang peguam hujah hari ini secara matang dan profesional mengikut laras dan bahasa undang-undang. Kita memberikan takrifan alternatif mengikut prinsip-prinsip undang-undang yang kita kaji supaya menginginkan Mahkamah Persekutuan membuat takrifan yang sebagaimana dihujahkan. Tetapi apabila Mahkamah Persekutuan membuat keputusan, macam Tuan Haji Hanif kata, kita terima keputusan dan kita move on, kita teruskan dengan usaha-usaha lain kerana ia adalah
apa yang sebahagian masyarakat sekurang-kurangnya percaya. Kerana masyarakat Islam di Malaysia ni percaya kita boleh tertakluk kepada dua sistem undang-undang, iaitu undang-undang sivil dan undang-undang syariah. Kan? Jadi takrifan perlembagaan sebagaimana yang dibuat persekutuan perlu dihormati, tetapi cara-cara lain perlu difikirkan dan diteruskan, termasuk berhujah di mahkamah. Kalau Saudara Adnan cakap mungkin ada cabaran lagi, kita akan berhujah lagi. Tetapi jika ia menemui jalan buntu, macam Tuan Haji Hanif kata, kita perlu, kalau perlu meminda perlembagaan, kita perlu pindah perlembagaan. Sebab di dalam masyarakat ini kita kena melihat kepada suara dan kehendak majoriti juga. Apakah yang dikehendaki oleh rakyat secara majoriti. Jadi jangan entengkan kegusaran dan kebimbangan masyarakat. Itu real. Itu adalah suatu perkara yang real. Cuma kita ikut lunas undang-undang dan hujah yang dibuat secara matang dan profesional, dan cara-cara yang betul seperti pindaan perlembagaan dan sebagainya. Dan saya percaya semua peguam pada hari ini tidak pernah mengusulkan, tidak pernah mengapi-ngapikan supaya masyarakat melakukan huru-hara. Tidak ada. Semua peguam-peguam di sini berpegang kepada rule of law, bahawa usaha ini perlu dijalankan secara matang, progresif dan mengikut lunas undang-undang. Dia macam ni sebenarnya, cuma dalam keadaan terdapat pelbagai pihak yang telah mengeluarkan pelbagai kenyataan sejak pada pembicaraan sebelum ini sehingga sekarang, dan terdapat satu isu yang telah dibangkitkan oleh Dewan Kompetisi yang belum dibuat apa-apa ruling ataupun apa-apa keputusan. Mahkamah cuma mengulangi nasihat yang diberi pada tarikh yang lalu, iaitu mahkamah persekutuan ini bukannya ingin mencampuri dan tidak bertanggungjawab mencampuri bidang kuasa mahkamah syariah maupun mahkamah syariah. Tugasnya cuma untuk menginterpretasi, untuk mentakrifkan apakah bidang kuasa yang berlaku. Yang mana kita tunggu keputusan. Jadi apa yang dinyatakan oleh CJ dan Ma'arif Ketua Tinggi Negara adalah untuk memperingati masyarakat jangan salah faham bahawa mahkamah di sini bukan tujuan untuk membuat perkara yang mencampuri isu syariah ataupun isu mahkamah syariah. Tapi apakah dia kuasa mahkamah syariah? Itu tanggungjawab mahkamah persekutuan untuk buat takrif. So kita tunggulah takrifan dia. So itu sahaja tujuan yang Ma'arif telah mengeluarkan pernyataan secara lisan awal-awal persekutuan.